الحمد لله وكفى وعلى عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا ما فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatakal muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita di dalam menikmati bulan Sya'ban. Tahniah kepada yang puasa hari ini, masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa lebih berbanding bulan Ramadan, puasa penuh, kemudian banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ni adalah peluang untuk kita membuat persiapan dalam menempuhi Ramadan yang akan datang, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, banyakkan puasa-puasa sunat, salat-salat sunat, tahajud, dan kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kita punya mudzakarah mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama, muka surat 33. Mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama. Situ betul? Belakang dia. Oleh yang demikian adalah fardu ain bagi setiap orang yang mukallaf, lelaki dan perempuan, mempelajari ilmu akidah supaya tidak diselewengkan, tidak dirosakkan. Jadi kalaulah agama yang benar ini mudah ada yang menyelewengkan, apalagi agama-agama yang tidak benar, agama yang batil. Cabangan agama Buddha ada, cabangan Kristian ada. Jadi dia, kalaulah agama batil ni banyak cabangan, apalagi agama hak, kalau kita tak mempelajarinya betul-betul, maka kita mudah diselewengkan dan dirosakkan akidah. Oleh yang demikian adalah fardu ain, dalam kurungan kata, iaitu wajib. Kalau tanya apa hukum belajar tauhid, dia adalah wajib bagi setiap orang yang mukallaf, Islam, baligh, berakal, baik lelaki maupun perempuan, mempelajari ilmu akidah, iaitu aqaidul iman. Aqaidul iman tu ikatan-ikatan iman. Iman kita berkait dengan apa? Sebab tu dia panggil aqaid. Aqaid ni dia punya plural, singular dia akidah. Kata jamak dia adalah aqaid. Atau ilmu tauhid, mempelajari ilmu tauhid supaya apa? Menjaga kesan daripada belajar ilmu tauhid, menjaga dan mengelakkan diri mereka dari i'tiqad yang batil, ajaran panji langit, ajaran kerajaan langit, dan yang boleh merosakkan akidah. Mengenai mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid secara mendalam dan lebih luas lagi, lebih dari keperluan fardu ain, hukumnya adalah fardu kifayah. Maksudnya kalau nak belajar mendalam lagi, yang kita belajar ni basic je, kan? Teras dia panggil, subjek basic ni subjek teras, iaitu apabila sudah ada di antara orang-orang Islam di tempat mereka yang mengetahui masalah-masalah akidah atau tauhid yang lebih mendalam dan lebih luas, maka gugurlah fardu belajar ilmu akidah dan tauhid secara mendalam dan luas tadi ke atas orang Islam yang lain. Kalau dia dalam universiti, dia panggil kos dia tu apa ni, usuluddin.
Dia akan mempelajari lebih mendalam, lebih luas perbahasan mengenai ilmu tauhid, fahaman-fahaman dalamnya. Sehubungan dengan ini perlu dinyatakan bahawa maudhu' asasi, maudhu' asasi ataupun kita panggil apa tu, konteks perbincangan yang asas di dalam Al-Quran ialah maudhu' ilmu aqidah dan ilmu tauhid. Kita bacalah daripada alif lam mim sampailah minal jinnati wan nas. Dia punya konteks apa perbahasan dia sekitar tauhid. Kembalikan kepada Allah. Kita tak payah cerita Quran, kita semayang pun. Mula-mula Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, rukuk kita baca subhana. Masa baca Fatihah dah baca dah alhamdulillahi rabb. Allah lah Rabb, pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, mentadbir. Masa rukuk kita membaca subhana rabbiyal azim, maha suci Rabb lagi. Bila kita i'tidal ataupun raf'u anir apa ni, kita mengangkat kepala daripada rukuk, anir raf' anil rukuk, kita baca sami'allahu liman hamidah. Sunat baca rabbana, Rabb lagi. Pergi sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la, Rabb lagi. Duduk antara sujud kita baca apa? Rabbighfirli warhamni, Rabb saja. Kelantan kata Rabb saja. Rabb je. Mana kata kita ni akan kembali kepada Rabb. Rabb ni apa? Pencipta, pemelihara, pemberi rezeki. Itulah Rabb, Rabbil alamin. Apalagi Al-Quran, maudhu'nya, perbahasannya, konteksnya adalah ilmu akidah, iaitu aqaidul iman atau ilmu tauhid. Ini dapat dibuktikan bahawa setiap lembar di dalam kitab Allah Al-Quran terdapat seruan Allah mengajak manusia beriman kepada Allah, ataupun mengajak manusia beriman kepada malaikat-malaikatnya. Orang Yahudi dia musuh dengan Jibril. Dia kata Jibril ni sikit-sikit sampaikan wahyu kat Muhammad, sikit-sikit sampaikan wahyu kat Muhammad. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang memusuhi Allah, Rasulnya, malaikatnya, daripada seluruh malaikat tu mereka lebih tak suka Jibril, Mikail. Maka Allah Ta'ala kata mereka tu semua adalah musuh-musuh Allah. Fa innallaha aduwwul lil kafir. Allah Ta'ala memusuhi orang-orang kafir. Atau kitab-kitabnya atau rasul-rasulnya beriman, mengajak manusia supaya beriman kepada rasul-rasulnya, atau pada hari ataupun beriman pada hari akhirat, ataupun beriman kepada takdir baik dan jahat. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah selama 13 tahun dipanggil ayat Makkiyah. Ayat yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dia panggil Makkiyah. Bolehlah dikatakan hampir seluruhnya membahaskan masalah-masalah di sekitar akidah dan tauhid. 83 surah tu kan. Semua itu kebanyakannya adalah kebanyakan 83 itu adalah diturunkan sebelum Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi masa itu kan dia punya khitab, yang ditujukan itu adalah kafir musyrikin Mekah. Maka seruan untuk beriman tu banyak, sekitar 83 ayat tadi tu, 83 surah. Kita ada 114 surah kan dalam Al-Quran. Dan juga masalah yang berkaitan dengannya. Berdasarkan fakta-fakta inilah ilmu akidah atau ilmu tauhid menjadi suatu ilmu yang mengukuhkan keyakinan manusia beragama
dan juga suatu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf. Mukallaf ni kita tahu Islam, baligh, lagi berakal, supaya syahadah mereka itu betul. Bukti syahadah kita betul, asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian kita betul, dia akan terzahir pada amal. Kerana Islamnya betul, rukun Islamnya, imannya sah, bukan imannya tidak sah, dan amalannya diterima. Sebab akidah kita dah bincang, kalau akidah rosak macam nombor kosong. Walaupun banyak belakang kosong, kalau depannya kosong tetap kosong. Tapi kalau imannya sah, kan, maka amalnya sedikit pun diterima. Kerana dengan mengetahui serta memahami dan memahami ilmu tersebut, mereka dapat mengajak manusia kepada agama Allah dengan hikmah. Di mana dalam ilmu akidah dan tauhid itu, sebab apa boleh mengajak manusia dengan hikmah? Kerana dalam ilmu akidah dan tauhid itu didapati dalil dan hujah untuk menetapkan, mengukuhkan dan meyakinkan akidah seseorang itu dan mengajak mereka beriman. Batu sekarang dakwah hanya kita di ulama kita batasi sekitar orang Islam dahulu, sebab orang Islamnya belum cukup beriman, belum cukup lagi nak menerima solat. Solat pun lagi compang-camping, jangankan hukum yang lain hendak dibincang. Perbincangan dan kesimpulannya, bismillahirrahmanirrahim, kepentingan akidah dalam Islam ialah amalan-amalan seseorang itu tidak diterima Allah kecuali amalan-amalan orang yang beriman yang berasaskan akidah. Faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kufur kepada Allah, maka amalannya jadi sia-sia dan kelak di akhirat di kalangan orang yang rugi. Yang kedua, orang yang tidak beriman dan tidak mengharap pahala daripada Allah. Bila dia tak beriman, dia tak yakin. Dia tak yakin pahala itu dari Allah. Ini kita nak masuk Ramadan ni kan. Mesti kita dengar dah nanti. Man shama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan iman, yakin, ihtisaban, dan dia mengharap pahala dari Allah. Itu ihtisab. Itu ihtisab. Jadi kalau tadi ihtisab, buat saja. Sahur, lepas tu nanti tidur, bangun lagi dekat maghrib, telefon Foodpanda ataupun GrabFood sampai rumah makan. Alhamdulillah. Berjaya puasa hari ini. Berjaya puasa, tetapi dalam kemurkaan Allah. Dan tidak takut siksa Allah. Sebab apa tak takut? Sebab dia tak buat amal. Macam tak takut lah. Awak tak takut je tak pakai helmet? Tak apa. Kan? Dia tak takut, tak ada apa. Pergi KL, pergi Johor tak pakai helmet. Padahal kalau dia punya bahaya tu, kalau jatuh, habis hancur bercai kepala kan. Dan beramal bukan menuntut keredaan Allah. Buat juga amal, tapi bukan menuntut keredaan Allah, menuntut keredaan manusia. Maka tidak berhak menerima pahala dari Allah. Man salla mira'an, man salla muri'an faqad asyraka. Atau kama qala, lebih kurang dia punya matan dia, siapa yang sembahyang nak diperlihatkan untuk orang, maka Nabi kata dia inilah syirik. Sebab dia nak kongsi, nak pahala, nak kebaikan, pujian dari orang dan daripada Allah. Mana mahu. Wa man shama muri'an faqad asyraka. Siapa yang puasa supaya diperlihatkan. Puasa ini, puasa. Mana boleh tak puasa? Tiap-tiap tahun ni pun. Kan? Patutnya alhamdulillah belajar puasa. Macam tu jawapan dia. Belajar puasa. Awak ni pun banyak dosa kan? Macam tu jawapan dia kan. Setiap tahun tak pernah miss Yang ketiga, orang yang tidak beriman, yang mengerjakan apa jua amalan yang baik di dunia ni, pada hari kiamat kelak tidak dapat memberi sebarang pertolongan kepadanya
kerana kekufurannya di dunia dahulu. Ma aghna anni maliyah, maka pada hari itu tak berguna lagi harta dia. Sedekah banyak, rumah anak yatim dia bagi, rumah ibu tunggal dia bagi, semualah. Terpusat penjagaan orang tua dia bagi, tapi tak beriman. Yang keempat, akidah adalah suatu perkara yang terpenting dalam hidup dan kehidupan dunia ini. Mereka yang jahil dalam akidah seperti orang yang buta, yang tidak kenal bentuk diri sendiri. Yang kelima, mereka yang tidak mengenal Allah pencipta alam ini dan yang menjadikan diri mereka sendiri adalah orang yang hidup tidak berakidah dan tidak bertauhid. Kesian, kan? Dia tak kenal Allah, malah dia tuduh pula. Dia tuduh apa ni Allah tak adil, na'udzubillah. Padahal mulut Allah bagi, akal Allah bagi, dia boleh kata Allah tak adil. Sihat, kita tak jumpa dia sihat. Dia kata apa ni, Allah tak adil lah. Biarkan saya macam ni, mana boleh. Dia ada kepala, dia boleh fikir. Dia ada tangan, dia boleh kerja. Dia ada kaki, tak patut dia kata Allah itu tak adil. Akidah menanamkan keimanan dalam hati seseorang. Dengan kita belajar, dengan kita usaha, dengan mujahadah, maka dia akan tanam keimanan. Mereka yang tidak tertanam dalam hatinya keimanan adalah mereka yang terpedaya oleh kesenangan hidup di dunia. Kita dah bincang kan, saya tak sembahyang okey je. Saya tak bayar zakat kaya je. Saya tak puasa makan senyap-senyap, geng plastik hitam panggil kan. Geng plastik hitam. Asal Ramadan dia memang kedai tu kena ketuk. Dia pun bening, mamak tu tak buka, nanti kang miskin. Dia bisnes juga. Elok-elok nak buka pukul 3 petang untuk buka puasa, pukul 11 pagi dah buka dah. Ni lah geng-geng plastik hitam ni. Dia kata tak puasa elok je. Na'udzubillah. Dia seolah-olah mencabar Allah. Mereka yang hidup di dunia tanpa dipandu oleh akidah dan tidak tertanam keimanan dalam hatinya, mereka selalu bergembira hidup di dunia ini dan berangan-angan hidup lama. Yang kita baca itulah, famanzu fahuwa mimuzahzihi 'anin nar. Dia rasa boleh jauh daripada api neraka. Lau yu'ammaru alfasanah, kalau boleh bagi umur dia tu 1000 tahun. 1000 tahun nak buat apa? Nak buat maksiat je, na'udzubillah. Yang ke-8, berakidah dan bertauhid adalah suatu perkara yang terpenting untuk kita meraih kebaikan dunia dan akhirat. Mereka yang jahil dalam akidah, na'udzubillah, binasalah iman dan amalan mereka, dan banyak maksiat dan dosa akan berlaku. Yang ke-9, mereka yang hidup di dunia dan di akhirat hendaklah membentuk diri mereka dengan iman dan Islam yang berasaskan akidah yang sahih. Kalau akidah tak sahih, apa jadi? Jadilah fahaman-fahaman yang lain. Akidah menjadi asas utama membentuk diri manusia menjadi seorang mukmin dan muslim yang sejati. Dan Allah menyuruh manusia hidup beriman dan beragama Islam. Jadi kalau ada dalam buku tu, saya pernah baca buku ni 96 ke, dia kata how to be Muslim. My English no good lah, saya tak tahu dia punya tu. Nah, how to be Muslim, kenapa aku jadi Islam, kan, kenapa aku jadi Islam. Dia punya jawapan ringkas, kerana dia adalah perintah Allah. Sebab tu saya jadi Islam. Jangan benda sebab saya lahir keluarga Islam, sebab tak ada. Sebab dia perintah Allah. Bila kita faham perintah Allah, kita dah tak ada apa tu panggil, no question kan. Dah tak ada soal tanya dah. Sebab tu tauhid paling tinggi, beriman dengan Allah tanpa dalil. Saya beriman Allah bulat tanpa dalil. Tanpa dalil. Bukan kena tengok langit, hebatlah langit, tak ada tiang tak ada, tak payah.
itulah iman yang paling dia bulat-bulat terima. Memang Allah lah Tuhan saya. Dah tak payah nak bincang. Itu iman yang paling tinggi. Macam mana sahabat-sahabat kita dengar kan? Abu Zar, Bilal, tu cerita tu. Itu dia beriman tanpa dalil, bulat, terima terus. Yang ke-11 tertakluk di bawah akidah itu iman dan Islam. Iman membentuk manusia mempercayai Allah, meyakini Allah, malaikat-malaikatnya. Kita yakin ada malaikat-malaikat yang bantu, yang turun, yang bagi rahmat. Bila dia Jumaat dia, orang yang datang awal, malaikat akan buka dia punya buku amalan khas untuk hari Jumaat. Orang yang datang awal beri unta. Orang yang datang yang kedua, macam dia sedekahkan lembu. Biasa ustaz lah, ustaz telur dapat. Kan? Telur dapat. Kelas dah lewat. Allah Akbar. Nak kena ejaz kelas tu. Iman membentuk manusia mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, takdir baik dan jahat, dan membentuk manusia bersifat sabar, takwa dan lain-lainnya. Islam membentuk manusia beramal ibadat. Seperti apa? Islam tadi adalah dia terbina daripada salat. Faman aqamaha faqa aqamad din. Siapa yang dirikan salat dia tegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamat din. Siapa yang tinggalkan salat dia menuntuhkan agama, menghancurkan agama. Dia buat puasa, as-siyamu junnatun. Puasa ni perisai. Dia buat zakat, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkiha wa salli alaihim. Ambillah daripada mereka wahai Muhammad harta-harta mereka sebagai zakat, membersihkan harta mereka. Membersihkan harta mereka. Buat haji, siapa yang dia pergi haji, Allah akan bagi dia pahala dan dia tak akan ditimpa kefakiran. Tak akan ditimpa kefakiran. Dan lain-lainnya di mana iman dan Islam tidak boleh dipisahkan kerana kedua-duanya tertakluk di bawah akidah yang betul. Yang ke-13. Ni bukan ringkasan lah. Panjang ringkasan ni. Macam khutbah pula. Mereka yang tidak mempercayai rukun iman dan rukun Islam adalah bermakna hidup mereka tidak berakidah dan dirinya tidak dapat dibentuk dengan akidah. Jadi kalau diri kita tak bentuk dengan akidah, apa lagi? Sahabat radhiyallahu ajma'in, kalaulah mereka daripada zaman jahiliyah, ada bunuh anak hidup-hidup, ada buat judi, minum arak daripada kepala manusia. Dah cerita 2 tahun lepas cerita ni, kan? Dia kalau lawan musuh, dia dapat kepala musuh tu, dia potong, dia korek otak tu, dia isi arak. Punya marah dia. Tapi mereka ini telah ditukar, telah dibentuk dengan akidah yang sempurna. Jadi kalau tak boleh bentuk, apa lagi boleh bentuk? Tak ada benda dah. Tak ada mesin dah. Tak ada cara dah. Dan mereka termasuk dalam golongan orang yang tidak beriman dan tidak Islam. Macam kita cerita sirah tu kan. Dia bukan tak tahu, cuma dia degil. Abu Jahal, Abu Lahab tu degil. Yang ke-14, kehidupan manusia di dunia mempunyai hubungan dengan Allah yang diikat oleh akidah melalui kalimah tauhid, dan juga hubungan sesama manusia yang diikat juga melalui 2 kalimah syahadah. Kita ini satu Tuhan Allah, satu Nabi Muhammad, satu kitab Al-Quran, satu kiblat Kaabah. Maka kita dipanggil saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang ke-15, mereka yang berikrar sama-sama mengakui Tuhan yang disembah adalah Allah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan sama-sama beragama Islam, dan sama-sama mendapat petunjuk hidayah dari Allah ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Hubungan mereka adalah hubungan keimanan dan keagamaan. Yang ke-16, manusia yang menghubungkan dirinya dengan Allah pada semua urusan hidupnya bermakna mereka telah mentauhidkan rububiyah. Rububiyah. Rububiyah Allah. Iaitu apa dia? Mengiktikadkan bahawa Allah menjadikan
dan mentadbir semua urusan manusia ini di alam dunia ini. Yang kita baca itu alhamdulillahi rabbil alamin. Pengakuan pertama tu dekat berdiri. Lepas tu kita buat pengakuan lah seterusnya. Dekat rukuk baca Rabb lagi. Dekat i'tidal Rabbana walakal hamd. Dekat sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dekat duduk antara sujud rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Akidah dan tauhid menjadi asas agama, dan Allah menjadikan manusia untuk menyembah dan beribadat kepadanya dan menghubungkan di antara manusia dengan Allah. Ke-18, hubungan manusia sesama manusia dalam agama menimbulkan kerjasama membela keutuhan agama dengan mengorbankan harta dan jiwa yang didorong oleh keimanan yang padu, seperti mana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. 124,000 sahabat, 10,000 atau 11,000 saja kubur mereka di sekitar tanah Hijaz, Mekah dan Madinah. Yang lain lebih lagi itu di seluruh merata dunia. Ke-19, hubungan manusia sesama manusia mentauhidkan Allah dan amal ibadat tertakluk di bawah tadbir Tuhan yang satu, kitab yang satu, Al-Quran, Rasul yang satu, Muhammad, dan kiblat yang satu. Hubungan manusia sesama manusia dalam keagamaan akan mewujudkan perpaduan ummah dalam ikatan yang satu, iaitu persaudaraan dalam agama Islam. Memang terbukti negara kita Malaysia ni antara penyumbang terbesar di luar negara. Masa saya pergi Afrika tu, kita ni negara nombor 2 lah, Malaysia. Lepas Turki, nombor 2 kita Malaysia ni. Saya pergi pejabat, sampai je kita, esok tu pagi-pagi kita pergi pejabat mufti, dia kata Malaysia ni nombor 2. Nombor 2. Kan? Jadi kita kata COVID semua apa tu terjejas, tapi kita tengok dekat mall tak terjejas. Risau kita tengok mall tu. Terpaksa orang yang gad tu pakai nombor. Saya pun nak beli budak-budaknya sekolah punya barang. Sebab saya pun nak pergi musafir. Bulan depan nak pergi musafir apa ni ke benua Afrika juga. Abid Liu pun dah lari ya. Dah pergi Afrika kan. Tadi saya mesej dia punya PA, dia pergi Johannesburg dengan Cape Town. Belah-belah bandar lah tu, South Africa. Jadinya kita pergi tengok, saya kata patutnya yang terjejas ni. Tapi tengok pergi mall bukan main, beli kan. Paling kurang seorang tu 2 troli, paling kurang. Maknanya belum terjejas. Kita buat dana, kutipan dana pun tengok, Masya Allah. Maknanya orang Malaysia ni kata terjejas dia pun kita boleh collect dalam, kita boleh sampaikan dana-dana ni sampai sana pun dalam jumlah yang banyak. Maknanya Allah SWT bagi kita ni kemudahan, kemewahan banyak. Sebab punca utama adalah kita ini memegang agama. Itu dia punca. Kita kena faham betul. Bukan saja sumber kedapatan kita daripada hasil kita punya hasil bumi, bukan hanya ekonomi, tidak. Hanya saja kerana kita secara berjemaah ini menyempurnakan perintah Allah. Allah bagi macam-macam kat kita. Itu asas dia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah ahli kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya kami akan bukakan keberkatan langit dan bumi. Berkat. Berkat jemaah. Tak ada projek, alhamdulillah. Walaupun tak ada projek, kalau ada projek lagi alhamdulillah lah. Mana kata macam tu. Jadi kita memang negara Malaysia ni, saya akui lah. Kita jumpa tu dekat, saya pergi tu yang mereka tu, kita betul-betul jumpa dekat airport je. Sampai jumpa, lepas tu balik jumpa. Masa tengah buat agihan tu, sumbangan tu, langsung tak tembung. Mana kata 90% yang diorang kata miskin tu betul lah Afrika ni, betul.
Yang kita tengok-tengok 10% tu, dia punya mall kat Afrika ni nak masuk kena betul-betul kaya baru boleh masuk. Jangan main ni. Kalau pakai kain plekat, kalau kita pergi pakai kain plekat je. Kalau Malaysia ni pergi mall pakai kain plekat, orang tak heran pun. Biasa pak haji ni kain plekat, duit dia memang berkepuk. Kan. Kalau dekat Afrika tak kaya jangan masuk. Memang kena halau je dengan guard tu. Tak boleh. Dia tak bagi. Mana kita ni orang luar kan, dia bagi je masuk. Kita tengok, memang dalam mall ni tak ada lah. Masih mau kaya punya macam tu. Jadi mujahadah sebenarnya duduk luar ni. Jadi kita syukurlah orang Malaysia ni mudah. Kawan saya pergi Turki tahun lepas, bulan lepas. Kita pun sampaikan sumbangan melalui Turki ni, kita masuk Syria kan, musim sejuk baru ni. Berkontena-kontena pergi hantar selimut, pack makanan, lepas tu alat ubat tu kan, kit ubat tu. Berkontena-kontena. Mana orang Malaysia tu, daripada Malaysia, bukan dia kita collect tak, daripada Malaysia. Kaya orang Malaysia ni. Terjejas boleh dia support 10 kontena, 20 kontena. Masya-Allah. Total itu 35 kontena kalau tak salah. Mesej saya dia simpan ke tak? Lupa dah. 35 kontena. Allah, memang ajib. Ini kemurahan yang Allah bagi dekat. Sebab apa kita faham tu? Persaudaraan dalam agama. Kalau tak kita buat tak tahu je. Kan? Amal Palestin, lantaklah Palestin lah. Kita lah. Maknanya. Maknanya tu. Saya punya taman dia bagi tahu malam ni. Ustaz, esok kita nak datang. Wah, kelang kabut saya. Bang, lain kali bagi tahu seminggu, jangan bagi tahu esok nak datang hari ni. Dalam ad hoc macam tu, English kata ad hoc kan. Dalam terkejut macam tu boleh kumpul 2,800. Terkejut. Tiba je bendahari kata, alhamdulillah Ustaz, berapa? 2,800. Sekejap je, sekejapan je. Mana kata memang pemurah. Itu bukan gaji tu, bukan time gaji. Kalau dia pandai, memang dia ambil time gaji. Ustaz, esok orang gaji kan. Cuba collect. Kalau dia pandai lah. Tapi nak kata, walaupun macam tu, kerana saya nak cerita tadi, kerana perpaduan ummah dalam ikatan yang satu, persaudaraan, kita boleh bagi sumbangan. Tapi itu membantu orang Islam, belum bantu agama lagi. Kalau bantu agama Islam ni, kita sendiri pergi hidupkan agama. Kan, pergi bantu agama. Kita ada kawan-kawan daripada South Africa, daripada India sana, dia duduk dekat UK, bawa anak bini, hidupkan agama. Itu lagilah mujahadah. Saya punya ustaz sendiri, Maulana Jamal Hussein Al-Burmawi, orang Burma. Bila dia dah tak boleh nak lanjut, dia lecturer kat sini 23 tahun je. Lepas tu dia tak boleh nak extend dia punya visa, pergi UK. Masya-Allah, orang bagi satu, dia panggil apa tu? Kalau kita macam penjara pudu lah, penjara, bekas penjara kan. Penjara tu jadikan madrasah. Penjara tu jadikan madrasah. Hidup subur agama. Yang ke-21, akidah menjadi asas utama untuk mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama yang menjadi fitrah manusia yang memerlukan hidup beragama. Sebab tu kita tenang, sebab agama Islam ni sesuai dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri. Yang ke-22, agama Islam, agama yang sesuai dengan fitrah manusia yang memerlukan panduan akidah. Siapa dia punya rujukan hati dia, supaya seseorang itu menjadi orang yang beriman dan Islam yang kamilah, yang sempurna, yang berasaskan akidah Islamiah yang sahihah. Itu bahasa Arab lah, bahasa Melayu kata sahih, yang betul. Ke-23, keyakinan manusia beragama tidak akan menjadi kukuh tanpa berasaskan keimanan dan keislaman yang dipandu oleh akidah. Dan keimanan serta keislaman mereka mudah diselewengkan oleh orang-orang yang berhasrat merosakkan akidah orang-orang yang beriman dan Islam. Saya banyak kali tanya saya punya guru-guru, saya kata kenapa ada agama-agama yang sesat ni ada orang pengikutnya? Maka dia kata antara sebabnya mereka itu disihir. Sebab tu kita dalam kita buat amal ni, kita kena ada pelindung. Lepas tu paling kurang saya nak pesan, paling kurang kita jadikan wirid-wirid selepas sembahyang itu, kita niat menjadi pelindung kita.
Baca ayat kursi tak lepas mayang kan. Ya Allah ni pelindung saya, supaya saya ini tidak dirosakkan akidahnya, tidak seleweng. Itu paling kurang. Waktu Nabi SAW pun disihir, maka Allah Ta'ala turunkan muawizatain, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita baca 3 kul pagi lepas subuh dan juga lepas asar, selamat daripada sihir. Simple, tapi nak istiqomah tu, nak konsisten. Bincang boleh lah. Nak istiqomah, nak berterusan tu. Itu dia punya ubat dia. Bagi kita pelik, kadang-kadang yang ikut tu orang-orang yang intelektual, yang berpelajaran, kan? Tapi pun ikut sesat juga. Saya tanya ustaz saya, dia kata tu lebih pada sihir. Sebab kalau ikut logik tak masuk akal. Kan? Ada kerajaan di langit kan? Boleh turun kejap. Bila nak turun daripada langit, beli rokok. Kita apa dia ajaran ayah Ping kan? Dia turun beli rokok je, lepas tu naik balik. Boleh tu tak turun dengan ambil rokok? Ini berlaku ni. Sebab rosak kita kalau kelakar dengar. Tapi ada pengikut dia. Setiap orang yang beriman fardu ain mempelajari ilmu akidah dan ilmu tauhid, supaya akidah mereka itu teguh dan kukuh dan tidak boleh diselewengkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Ramai orang mengambil kesempatan daripada agama atas nama agama, yang kita panggil penunggang agama. Yang ke-25, mempelajari ilmu akidah dan ilmu tauhid atau ilmu tauhid dengan mendalam dan lebih luas adalah fardu kifayah, dan gugurlah fardu kifayah itu jika ada di antara orang-orang Islam di tempat mereka yang mengetahui masalah-masalah akidah yang lebih mendalam dan luas tadi. Maudhu' asasi, fokus utama di dalam Al-Quran ialah maudhu' ilmu akidah dan ilmu tauhid. Kerana di dalam Al-Quran banyak terdapat firman Allah yang menggesa manusia beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, qada dan qadar. Yang ke-27, firman-firman Allah yang turun sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah boleh dikatakan hampir seluruhnya membahaskan masalah-masalah di sekitar akidah dan tauhid dan masalah-masalah yang berhubung dengannya. Yang ke-28, dalam ilmu akidah dan tauhid didapati dalil-dalil naqli dan akli dan juga hujah-hujah untuk menetapkan serta meyakinkan akidah seseorang dan menjadikan syahadah mereka itu betul, Islamnya betul, imannya sah dan amal-amalannya diterima Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu akidah yang sahih. InsyaAllah panjanglah ni perjalanan. Kita akan sambung fasal yang keempat di hari ni, mungkin minggu yang terakhir. Semua saya masih lagi mohon cuti. Esok baru dapat keputusan. 1 bulan 4 saya akan bermusafir ke benua Afrika. Cadangannya Tunisia, cadangannya. Kalau dia ada tukar road, insyaAllah lah. Saya tak maklum lagi dengan Haji Isa ni, nak cuti ni. Pasal kena saya berganti. Sebab saya pun tak dapat lagi kata putus daripada mudir. InsyaAllah kalau tu ada lagi minggu depan lah, satu minggu lagi sebelum kita habis. Sebab saya punya surau pun kita buat majlis penutup kuliah ni 1 bulan 4. Sebab dah 17 Syaban 18 Syaban Jadi seminggu sebelum Ramadan tu kita buat persiapan lah. Kita akan buat gotong royong di surau dan sebagainya. Dan kita akan masuk bulan Ramadan. Jadi saya rancangannya cuti sampai 1 bulan 8 insya-Allah. Jadi Ramadan tu memang kita tak ada kuliah. Yang lajaknya Syawal, Zulqa'dah. Zulhijjah itu mungkin saya akan ada trip ke tempat yang sama macam 2 tahun lepas, di Chad juga. Tasyad. Tapi tak pasti. Di Afrika tu dah pastilah, tapi negara mana tak pasti. Dia belum bagi tahu lagi. Izzi Kurban belum bagi tahu saya, maklumkan awal. Cuma memang nama kita memang sebab kita ada NZ tu, so dia tak payah bayar orang lain lah. NZ tu tiga vaksin tu dah dekat 500. Kan yellow fever tu. Yellow fever tu nak dekat 500 lebih, 500. Tak salah saya 490 atau 500. Jadi itu antara sikit saya bagi tahulah perjalanan.
Jadi kalau ada pengantin saya maklumkan dengan urusan ngaji insya-Allah. Kalau ada last kita punya minggu depan lah, pasal nak habisan bulan ni kan, bulan Mac ni. Kita dah 15 Syaban. Di minggu depan ada seminggu, ada satu isnin lagi lah. Lepas tu 1 bulan 4 saya akan start mula musafir. Urusan ada sikit exit permit. Dia sekarang nak pergi luar negara kena ada exit permit ataupun offer letter ataupun entry permit. Tu benda-benda yang berkaitan dengan kita punya immigration lah. Jadi mohon dimudahkan perjalanan ini insya-Allah. Selamat pergi dan selamat balik, macam pergi haji pula. Selamat pergi dan selamat balik dalam urusannya. Dan mohon doa-doa ni orang-orang yang datang kan rumah Allah ni, doa dia makbul. Selamat dipelihara keluarga, dimudahkan segala urusan-urusan insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataina kullaha. Allahumma thabbit qulubana bil iman. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dengan iman. Wa ahyina bil iman, hidupkanlah kami dengan iman. Wa amisna bil iman, matikanlah kami dengan iman. Wa hsyurna bil iman, kumpulkanlah kami dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkanlah kami ke dalam syurga dengan iman. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.